Assalamualaikum dan salam muhibah. Anda menyaksikan Inklusif dan hari ini kita kembali bersama tetamu Yang Berhormat Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman mutakhir ini berkait tentang pensurutan itu saya anggap antara pengumuman yang besar dalam konteks pembangunan dan konsep penswastaan negara kita. Apa lesson learn, pengajaran terbesar apabila kita tiba ke tahap ini melakukan penstrukturan ini dalam pendekatan kita penswastaan negara ini, Datuk Seri? Pertama sekali kita mungkin kena pergi balik pada sejarah. Penswastaan lebuh raya yang pertama iaitu PLAS ataupun lebuh raya Utara Selatan. Pada waktu itu dilaksanakan banyak tujuannya. Pertama sekali untuk melibatkan private sector ataupun pihak persendirian untuk membuat tawaran pada kerajaan. Dan keputusan pada waktu itu betul. Disebabkan pada waktu itu mungkin kerajaan kita mempunyai kekangan kewangan. Jadi penglibatan pihak swasta yang boleh memberi tawaran pada kerajaan dan sebagainya untuk membina highway. Pada asalnya dulu dibina dengan peruntukan dana kerajaan. Tapi disebabkan mungkin keperluan untuk mempercepatkan, akhirnya Alhamdulillah PLAS highway itu dapat dibina dengan cepat. Siap yang menghubungkan utara dan selatan. Dan kemudian banyaklah highway-highway lain datang. Yang dapat kita belajar daripada dulu, mungkin di peringkat pegawai kerajaan, di peringkat dasar sekalipun, kita belum begitu mahir dalam pengurusan ataupun dalam perundingan dengan pihak swasta. Maka sudah pasti ada perjanjian-perjanjian dulu, bila kita amati kemudiannya mungkin berat sebelah. Tetapi akhirnya ianya dapat dipindah di masa ke semasa daripada yang pertama dulu sehinggalah sekarang. Perubahan itu sudah berlaku. Kalau dulu kita buat highway, kadang-kadang kita berdasarkan unjuran lalu lintas trafik itu. Jadi itu menentukan adakah highway ini berapa lama viable ataupun tidak dan sebagainya. Sebab itu kita berlaku bila unjuran itu terlalu tinggi kadang-kadang. Ini menyebabkan bebanan kepada kerajaan. Dan juga pada kadar kenaikan. Kadar tol itu 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Itu berlaku. Dan sekarang ini kita mengkaji balik dengan keadaan kehidupan rakyat sekarang ini, tekanan dan sebagainya. Sebab itu penstrukturan ini perlu. Dan kita dah laksanakan daripada tahun 2002 lagi penstrukturan highway ini. Dan penstrukturan ini dilaksanakan berasaskan pertama sekali sebab asasnya ialah unjuran trafik. Dan apakah yang boleh kita laksanakan? Sebab itu berlaku pelbagai kaedah mengikut kesesuaian highway itu sendiri. Misal kata PLAS, bila kita katakan jangan berlaku kenaikan, kerajaan akan terpaksa membayar pampasan. Begitu juga highway-highway lain. Ada yang berlaku penurunan, ada yang dikekalkan, malahan ada juga dibenarkan kenaikan mengikut keadaan. Sebab pertama yang kerajaan nak lihat ialah pertamanya untuk memastikan kedudukan highway itu sendiri akan dapat sustain. Macam mana kedudukan pihak peminjam, pelabur, dan juga akhirnya kita imbangilah semuanya supaya kaedah win-win itu menang-menang akan berlaku. Semua orang akan dapat merasa sedikit dari segi apa saja keputusan kita buat. Tidak ada yang terlalu rugi, tidak ada yang terlalu untung. Itu yang pendekatan kita. Dan sebab itulah akhirnya dalam 4 highway ini, bila penstrukturan dicadangkan, ini lebih kepada business proposal di antara pihak Gamuda dan juga pihak Amanah Lebuh Rakyat ataupun ALR ni. Dan bila dibentang pada kerajaan, sebab kita melihat bahawa memang perlu untuk kita melihat pertamanya bebanan kerajaan. Kerajaan terpaksa menanggung misalnya 400 juta setiap tahun untuk 4 highway ini untuk dibiayai pampasan kalau kita tidak benarkan kenaikan tol. Kalau kita benarkan kenaikan tol, kita melihat kepada rakyat, iaitu pengguna lebuh raya. Tekanan kepada mereka sebab kadar itu naik dan sebagainya. Bila tol naik, maka kos-kos lain pun akan naik. Jadi bila meimbangi ini, kita juga kena melihat kedudukan kerajaan, peminjam ataupun pelabur. Kalau kerajaan ambil alih projek ini, nationalizekan projek ini, jadi pelabur-pelabur akhirnya tidak berkeyakinan lain kali untuk melabur di Malaysia. Sebab takut berlaku keadaan nationalisation itu akan berlaku. Jadi dengan mengimbangilah perkara ini, maka kita melihat bahawa cadangan kali ini amat baik sekali. Pertama sekali, kerajaan tidak akan perlu lagi membayar pampasan. Kedua, kadar tol ditetapkan.
Walaupun ada lanjutan masa, tapi lanjutan masa itu tidaklah terlalu panjang dan pada masa sama ianya membenarkan kita kalau berdasarkan unjuran trafik nanti mereka dapat membayar pinjaman lebih awal, maka ianya boleh ditamatkan berbanding dengan apa yang ada terkandung dalam perjanjian sedia ada. Jadi dalam konteks itu 4 highway itu KESAS, Sprint, Smart Highway dan LDP dapat kita persetujui secara prinsipnya. Dan apa yang berlaku nanti ialah bila lulus saja oleh pemegang saham Gamuda, maka harap kita doakanlah ianya dapat dimuktamadkan dan dapat memberi kebaikan pada keseluruhan rakyat kita, pada kerajaan dan juga kepada pemegang saham dan pelabur dalam concession ini. Datuk Seri menyebutkan soal model yang berbeza untuk keperluan yang berbeza. Kita ada banyak syarikat konsesi dan kali ini kita menggunakan ALR, Amanat Lebuh Raya itu. Persoalan yang timbul, siapa ALR ini dan bagaimana kerajaan boleh melakukan penstrukturan ini tanpa melibatkan sebarang dana di pihak kerajaan? ALR ni sebenarnya adalah ditubuhkan oleh pihak yang well established dalam dunia korporat. Dan mereka ini ada latar belakang dalam bidang korporat, ada juga dalam bidang bank dan sebagainya. Apa yang mereka lakukan ialah bila mengambil alih syarikat konsesi ini, maka ianya tidak berasaskan keuntungan. It's not profit based. Sekarang ni kalau kita melihat konsesi, dia ada pelabur. Jadi bila ada pelabur, kita kena bayar dividen. Dan bila ini berlaku, maka sudah pasti elemen keuntungan itu akan ada. Tapi dalam amanah lebuh raya rakyat ini, dia tak ada elemen keuntungan lagi. Maka mereka akan mengambil pinjaman, di mana pinjaman akan diterbitkan melalui sukuk, dan mereka akan membayar syarikat konsesi. Bila pengambilan alih ini berlaku, makna syarikat yang sedia ada, konsesi sedia ada, akan mendapat dividen lebih awal daripada pelaburan awal dulu. Dan yang mereka pula bila mengambil alih, mereka tak akan ada membayar dividen. Sebab itu akan terkandung dalam perjanjian itu nanti, seperti mana yang mereka cadangkan. Jadi bila tak ada elemen dividen, maka ianya akan hanya membiayai kos operasi, cost maintenance dan pinjaman, membayar balik pinjaman. Dan pinjaman ini bila diselesaikan lebih awal berdasarkan unjuran trafik, maka insya-Allah mereka akan dapat kembalikan highway ini lebih cepat pada kerajaan. Ataupun kalau tidak, maka maksimum tarikh yang kita tetapkan itu adalah tarikh mereka terpaksa selesaikan baliklah keseluruhan pinjaman itu akan ditanggung oleh amanah lebuh raya rakyat. Ada kenyataan menyebutkan bahawa ini juga memberikan penjimatan kepada kerajaan. Tadi ada sedikit Datuk Seri menyatakan, tapi rakyat mungkin tertanya di mana penjimatan ini kepada pihak kerajaan apabila penstrukturan ini dilakukan. Penjimatan itu akan timbul daripada bila tol dinaikkan. Kalau kita tiap-tiap 5 ke 7 tahun kita kena naikkan tol. Itu yang terkandung dalam perjanjian saya ada. Jadi jumlah kita kena bayar 400 juta. Dan kalau kita kira 400 juta ini untuk segala sepanjang tempoh, maka ianya akan menyebabkan kerajaan terpaksa membayar pampasan lebih kurang 4 lebih bilion. Dan dengan tiada lagi kenaikan, tak ada lagi bayaran pampasan, maka sudah pasti kerajaan tak perlu meletakkan apa-apa peruntukan untuk membayar pampasan ini. Ini yang dikatakan penjimatan. Itu pada penjimatan pada kerajaan. Tapi bayang pula pada penjimatan pada rakyat. Sebab tol sekarang ni kalau naik 5 ke 7 tahun atau hingga habis tempoh, penjimatan pada rakyat sehingga boleh sampai 100% sebab dengan kadar tol yang tetap itu. Pasal mereka tak perlu bayar pampasan tol yang lebih. Jadi itu pula penjimatan pada rakyat dengan jaminan bahawa operasi ini nanti dengan adanya extension itu, maka mereka akan dapat mengoperasikan dan maintainkan highway itu dari segi sudut keselamatan dan juga keselamatan pengguna. Itu akan termaktub dalam perjanjian. Datuk Seri, ini baru melibatkan 4 syarikat konsesi yang kesemuanya di bawah lembayung Gamuda. Dikhabarkan ada perbincangan lanjut dengan pemilik konsesi yang lain. Memang perbincangan ini melibatkan semua. Sebab itu kita memang mengalu-alukanlah semua syarikat untuk mengambil kira keadaan semasa dan datang berunding dengan kita.
sudah pasti di peringkat kita sedang berbincang dengan Prolintas yang sudah juga telah memberi cadangan dan diharapkan kita akan dapat muktamadkan. Mungkin konsepnya berbeza sedikit sebab keadaan syarikat tu berbeza, highway-nya berbeza. Tapi nanti kita akan umumkan bila dapat dimuktamadkan, yang mana perundingan ini melibatkan Kementerian Kerja Raya, Kementerian Kewangan dan juga Kementerian EPU, iaitu Unit Ekonomi. Datuk Seri Mustafa akan terlibat dalam perundingan ini dan insya-Allah kita akan umumkan satu yang baik lagi untuk rakyat kita, insya-Allah. Ya. Datuk Seri menyebutkan soal keperluan yang berbeza, cabaran yang berbeza, konsesi yang berbeza. Kita juga melihat bahawa di waktu yang sama kerajaan sedang membangunkan projek pengangkutan awam MRT, LRT yang sangat ekstensif. Adakah ini sudah diambil kira melihat kepada unjuran trafik yang mungkin terkesan dengan projek-projek mega seperti ini dalam konteks merundingkan penstrukturan semula konsesi ini? Sememangnya kita akan mengambil segala kemungkinan dalam unjuran. Sebab itu penentuan sama ada sesuatu highway itu viable atau tidak ialah berdasarkan unjuran trafik. Unjuran trafik ini ada konsultan yang akan membuat kajian. Satu, dari segi pertumbuhan penduduk, pertambahan kenderaan dan penambahan pengangkutan awam. Setakat mana akan berlaku migrasi daripada pengguna lebuh raya itu beralih kepada pengangkutan awam. Itu semua akan diambil kira supaya unjuran itu nanti akan lebih tepat dan ini memerlukan kajian yang teliti dan sebagainya. Tapi apapun bila kajian, keadaan ini mungkin berubah pada masa akan datang. Tapi kependudukan Malaysia ini insya-Allah akan terutamanya di Lembah Kelang ini akan lebih kurang jumlahnya akan berada pada tahap yang sama ataupun mungkin akan berlaku peningkatan dari segi penduduknya dan sudah pasti pengguna sama ada untuk awam ataupun pengguna lebuh raya akan kekal. Ya. Di awal tadi ada sedikit Datuk Seri menyebutkan bahawa keseluruhan usaha ini tiba ke tahap ini merupakan learning curve yang besar termasuk kepada pihak kerajaan, penyesuaian yang perlu dilakukan. Kalau boleh saya tanyakan sehingga ke tahap ini dengan penstrukturan ini, apakah lesson learn yang terbesar di dalam projek penswastaan menyediakan prasarana lebuh raya kepada negara kita? Sebenarnya dalam kita menyediakan lebuh raya ini banyak perkara yang kita nak laksanakan. Kemudahan infra rakyat. Sebab itu kita di peringkat kementerian kita melaksanakan pelbagai dasar. Salah satu kajian yang kita bangunkan ialah Highway Network Development Plan, iaitu jaringan perhubungan infrastruktur di negara kita yang melibatkan hubungan antara negeri, antara daerah dan sebagainya. Kajian ini akan memberi garis panduan kepada kita bagaimana kita nak menyusun atur pergerakan dari segi kenderaan dan sebagainya, hubungan jalan yang lebih efektif, lebih efisien. Pada masa yang sama, walaupun kita dah menyusun, pihak swasta pun akan mengkaji. Sebab pihak swasta dia nak membuat pelaburan. Misal kata di wilayah persekutuan, kemungkinan jalan sedia ada tidak dapat menyambung keseluruhan hubungan yang lebih efektif dan efisien. Walaupun jalan dah ada, tapi mungkin tersangkut dalam traffic jam dan sebagainya. Sebab itu mereka mencadangkan. Dan kita juga terbuka untuk melihat pada cadangan-cadangan ini. Dengan cadangan ini kita akan membuat kajian dan mana yang boleh dibenarkan dan sebagainya. Dan itu kita bukan saja dibuat di peringkat persekutuan. Malahan kita akan berbincang di peringkat negeri dan dibawa ke peringkat local authorities ataupun PBT itu sendiri. Untuk pastikan hubungan jalanan ini akan dapat lebih baik dan ianya melibatkan perancangan di peringkat negeri dan juga di majlis tempatan. Itu yang kita lakukan. Dan sudah pasti bila cadangan ini datang, kita dah beralih dalam keadaan yang sekarang ini di mana kalau kita nak libatkan pembangunan highway yang baru, dasar kita dulu bila pembangunan highway, kerajaan akan memberi bantuan. Dari segi pampasan tanah, kerajaan akan menanggung. Pinjaman, kerajaan akan memberi kemudahan dari segi soft loan ataupun sekurang-kurangnya memberi jaminan. Tapi sekarang ini dasarnya ialah tiada lagi bantuan daripada kerajaan. Sama ada dari segi jaminan, dari segi bantuan untuk pengambilan tanah dan sebagainya. Ianya akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak swasta. Apa yang kerajaan lakukan ialah untuk facilitate, untuk membantu dari segi kelulusan, untuk menilai semua cadangan mereka dari segi technicalities, dari segi financial, dari segi social impact
dan juga segi environment, dan bagaimana kita nak hubungkan dengan kajian negeri dan juga majlis kerja tempatan di mana mereka kena adakan engagement, public survey dan sebagainya. Itu mesti dilakukan supaya akhirnya apa yang nak dilaksanakan ini bukan saja mudahkan pergerakan orang, mengembangkan ekonomi dan memberi peluang pekerjaan, tapi akhirnya ianya akan impactful dan tidak memberi kesan besar kepada rakyat kita. Ya, dengan kerajaan nanti menarik semua sokongan ini, pendekatan baru yang Datuk Seri sebutkan, itu akan hasilnya memberi kesan kos pembangunan yang lebih besar kepada pemaju konsesi yang kemudian akan ditransfer, diturunkan kepada pengguna. Sebab itu asasnya bila lebuh raya betul ini ialah user pay basis. Kalau kita guna, kita kena bayar. Kalau tidak, kita ada pilihan jalan-jalan yang tiada tol. Sebab itu mesti ada konsep itulah, maknanya mesti ada pilihan kepada pengguna. Siapa yang nak cepat dan dia sanggup membayar, gunakanlah. Tapi kalau tak, ada pilihan untuk jalan-jalan lain yang mereka boleh lalui, yang disediakan juga oleh kerajaan. Datuk Seri, dengan variable ataupun boleh ubah yang banyak mengambil kira perancangan ke depan ini, ada saya melihat di media sosial menimbulkan bagaimana keadaannya sekiranya unjuran itu meleset mengakibatkan sehingga kerajaan perlu bail out ALR itu sendiri. Apakah ini satu kemungkinan? Kalau mengikut kajian, mengikut data yang ada, insya-Allah perkara ini tidak akan berlaku. Sebab kerajaan bila kita membuat keputusan, kita membuat kajian yang agak mendalam, jumlah trafik dan sebagainya. Kita sendiri tahu kalau di LDP itu bagaimana jumlah trafiknya. Begitu juga mungkin di Smart agak kurang, tapi sebab itu ianya digabungkan dengan part-part highway itu sendiri. Kalau bergantung dengan Smart saja mungkin tidak viable. Tapi sebab dah digabungkan keseluruhannya, sebab tu Smart walaupun tempohnya lebih panjang, tapi disebabkan kita dah seragamkan, ianya akan tamat lebih awal daripada apa yang termaktub dalam perjanjian dulu. Ini memberi kebaikan juga pada kerajaan dan pada rakyat khususnya. Ya, bagi pihak rakyat pastinya akhirnya bottom line yang rakyat lihat adalah soal kadar tolnya dan juga bagaimana ianya dapat dikongsikan, diagihkan secara penuh bertanggungjawab. Jadi saya kira ini satu berita yang baik kepada rakyat seluruhnya apabila tidak ada lagi kenaikan tol sekurang-kurangnya untuk 4 konsesi ini dan menantikan bagaimana kedudukannya dengan konsesi yang lain. Datuk Seri, tahniah atas pemberitaan baik ini. Terima kasih. Dan selamat menjalani ibadah Ramadan. InsyaAllah kita kesempatan nanti berjumpa lagi. Dan terima kasih kepada semua yang menontonkan Inklusif. Jangan teruskan kesian anda untuk mengikuti perbincangan Inklusif selanjutnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam.